Assalamualaikum dan Hai semua, kami dari Grup 2 Green Awareness and Sustainability in Malaysia ingin mempersembahkan cara penyediaan neutral deodorant. Salam. Cara untuk membuat deodorant tetapi menggunakan botol spray adalah seperti berikut. Pertama, kita memerlukan coconut oil. Kedua, bahan wajib kita botol spray. Ketiga, kita perlukan bahan ini iaitu tepung jagung. Bahan keempat ialah baking soda. Dan bahan terakhir kita ialah essential oil. Kesemua bahan ini diperlukan untuk mencipta satu deodorant yang natural dan wangi. Bahan lengkap seperti terter. Langkah seterus ialah menggaul semua bahan sehingga sebati dan kelihatan seperti ini. Lalu kita tuangkan semua ke dalam botol yang telah disediakan dan kita sudah siap. Ini adalah hasil akhir produk kita. Assalamualaikum semua, nama saya Nur Athira dan saya akan menunjukkan cara membuat DIY deodorant menggunakan baking soda. Bahan yang saya akan gunakan adalah coconut oil iaitu minyak kelapa, baking soda ataupun dipanggil sebagai soda bikarbonat. Ketiga, kita ada tepung jagung, kita ada essential oil. Essential oil yang saya ada adalah flavor sweet orange dan jasmine. Untuk bekas terpakai saya akan menggunakan gelas jar sebab untuk DIY deodorant ni hanya memerlukan sedikit kuantiti sahaja. Jadi saya akan menunjukkan cara-cara membuat DIY deodorant. So jom kita saksikan. Sediakan bekas untuk membuat DIY deodorant. Kemudian masukkan 4 sudu minyak kelapa ke dalam bekas tersebut. Selepas itu masukkan 2 sudu besar tepung jagung, 1 sudu kecil untuk soda bikarbonat dan gaul bahan-bahan tersebut sehingga sebati. Seterusnya, masukkan 20 titisan essential oil ke dalam campuran tersebut. Gaul campuran itu sehingga sebati. Akhir sekali, tuangkan campuran tersebut ke dalam bekas yang terpakai. Masukkan DIY deodorant ke dalam peti sejuk selama 3 jam. Keluarkan dan tunggu 20 minit sebelum digunakan. DIY deodorant sudah siap. Di bahagian kiri adalah bristle sweet orange, manakala di bahagian kanan adalah bristle jasmine. Hai semua, hari ini saya akan membuat video mengenai langkah-langkah DIY deodorant menggunakan bahan-bahan organik dan juga bekas terpakai untuk mengisi deodorant tersebut. Jadi bahan yang kita perlukan ialah minyak kelapa, tepung jagung, baking soda, essential oil dan juga bekas terpakai. So, jom kita mula. Langkah pertama untuk DIY deodorant ialah masukkan 8 sudu besar minyak kelapa ke dalam bekas. Kemudian masukkan 4 sudu besar tepung jagung berserta dengan 2 sudu besar dan 2 sudu teh baking soda ke dalam bekas tersebut. Kacau sehingga sebati. Seterusnya, titiskan 20 hingga 30 titis essential oil kegemaran masing-masing ke dalam campuran tersebut. Kacau sehingga sebati. Tuangkan campuran tersebut ke dalam bekas terpakai yang telah disediakan. DIY deodorant menggunakan bahan-bahan organik telah siap.
Masukkan DIY deodoran tersebut ke dalam peti sejuk selama 2 hingga 3 jam. Keluarkan dan tunggu selama 20 minit untuk diguna. Kalau ada kawannya alergi dengan baking soda macam mana? Yalah, kalau dia alergi dengan baking soda, dia tak bolehlah guna resepi ni kan? Kawan-kawan, jangan risau. Kita ada resepi yang tidak menggunakan baking soda. Serius lah. Ya, serius. Mana, tunjuklah. Hai semua, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat natural deodorant tanpa baking soda ialah 2 sudu besar coconut oil, 2 sudu besar mango butter, 2 sudu besar arrowroot powder, 4 sudu besar bee wax, bekas terpakai dan essential oil. Langkah pertama, kita perlu satukan 2 sudu besar coconut oil, 4 sudu besar bee wax dan 2 sudu besar mango butter. Kemudian, kita boleh panaskan air untuk cairkan bee wax dan mango butter menggunakan teknik double boil. Selepas kesemua bahan sudah cair, bolehlah kita tutup api dan move on to the next step, iaitu masukkan 2 sudu besar arrowroot powder dan essential oil kegemaran anda. Untuk deodorant ini, saya campurkan 10 drop of lemongrass, 10 drop of cedarwood and 10 drop of clary sage. Selain daripada untuk mendapatkan bau yang wangi, kebaikan lemongrass oil ialah untuk membunuh bakteria, reducing inflammation and providing antioxidant. While cedarwood oil is anti-inflammatory and soothing for the skin, as well as antiseptic for combating bad bacteria. And clary sage is particularly beneficial for balancing hormone and stress relief. Dan kita boleh kacaukan bancuhan deodorant sehingga sepati. Sekiranya bancuhan tadi sudah mengeras, kita boleh panaskan semula untuk memudahkan proses mengacau dan menuang bancuhan deodorant ke dalam bekas. Selepas bancuhan deodorant sudah sebati, kita boleh tuang ke dalam bekas terpakai dan disejukkan di dalam peti sejuk selama 2 jam. Untuk cantikkan bekas deodorant, saya letakkan stiker sebagai decoration. So, natural deodorant without baking soda is done. Welcome back. Okay, ini antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat deodorant. DIY deodorant tanpa baking soda. First thing, kita perlukan minyak kelapa, mango butter, bee wax, essential oil, vitamin E. Vitamin E ini optional ya. Dan bekas. Hari tu saya dah buat bekas guna bekas ni. Kali ni saya buat guna bekas ni pula. Okay, let's go. Okay, mula-mula kita perlukan 2 sudu bee wax dan 2 sudu mango butter. Okay, ni untuk mango butter. Tak nak turun apa dia. Okay. One more. Lepas tu kita perlukan cairkan dia sekejap ya. After saya cairkan, nanti saya datang balik. Okey. Lepas ni bila dah cair, kita masukkan dalam bekas. Lepas tu sementara tunggu dia sejuk, kita masukkan 2 sudu coconut minyak kelapa. Lepas tu vitamin E dalam 5-6 drop. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, seterusnya kita masukkan essential oil. Saya campur 2, 1 peppermint dalam 15 drop. Dan satu adalah yang ini dalam 15 drop. Jadi kalau untuk kedua-dua jadi
Jadi dalam 30 drop gitulah. Okay. Dah. Kita gaulkan dia. Dia ada sebati. Kita tunggu dalam 40 minit dah untuk tunggu dia beku. Kalau dah beku saya tunjuk. Okay. Kembali dia semula. Ini the end of the product dia. Ni the first. Ini lagi satu. So cute kan. Okay. Ini screw. Dah boleh pakai. Okay. Thank you for watching guys. Bye. So kawan-kawan, senang kan nak buat natural deodorant with baking soda or without baking soda? Betul. Untuk pengetahuan kawan-kawan, kami memberikan natural deodorant ini kepada ahli keluarga dan sahabat handai untuk mereka mencubainya. Oleh itu, mari kita tengok feedback mereka setelah menggunakan DIY natural deodorant. Okay, so sekarang kita ada satu ahli keluarga saya sebagai orang untuk dia interview. Okay, adik, apakah perasaan adik bila kali pertama start pakai deodorant yang DIY punya? Teruja sebab nak cuba benda baru kan. Bila pakai kan, dia bau dia selesa tak? Atau macam dia ada tak bau macam pelik ke? Atau kurang ke? Tak, bau dia selesa sebab bau kelapa dengan serai. Kalau ada peluang, nak lagi tak guna deodorant DIY ni? Nak. Atau tak nak? Kenapa? Murah. Okey. Dan ada tak perbezaan paling ketara bila pakai DIY deodorant? Ketara dalam segi tekstur saja. Alright, thank you. Okay, macam mana perasaan anda memakai deodorant yang jenis DIY ini? First, perasaan saya, jujur saya sangat berpuas hati daripada segi bau dia. Sebab bau dia kena dengan cita rasa saya. Saya boleh terima lah bau dia dengan apabila saya pakai. Lepas tu daripada segi ketahanan pula, dunia ketahanan dia not bad. At least boleh tahan dalam 5 ke 6 jam gitu. And bila saya pakai, saya tak ada rasa gatal-gatal dekat kulit saya, dekat tempat yang saya pakai. Dan juga yang paling penting sekali, dia tak ada tinggalkan kesan warna kekuningan lah dekat baju. Apakah perbezaan antara DIY deodorant dengan deodorant dekat kedai? Kalau beli botol, kalau jenis kat kedai tu kita boleh tengok yang jenis yang sapu-sapu semua tu kan, kebanyakan dia. Tapi yang DIY ni jenis yang calik je. So at least ni boleh tahan dalam, kalau calik ni boleh tahan dalam sama je, 2-3 bulan juga. Okay, soalan yang terakhir. Adakah anda teruskan memakai DIY deodorant atau beli dekat kedai saya seperti itu? Saya akan teruskan sampai pakai sampai habis. Sebab dia punya deodorant is not bad dengan beli kat kedai. Tapi setiap barang ada dia punya ciri-ciri keburukan dia kan. Kalau buat sendiri, kita boleh asah skill kita buat dalam ni kan. Lepas tu kalau kita dah mahir dalam ni, kita boleh jual kat online pula. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Hai, boleh tak perkenalkan diri sendiri? Nama saya Siti Syafie Malik, 21 tahun dan masih belajar. Lepas tu tujuan saya hari ni ialah untuk interview kamu selepas guna DIY deodorant saya untuk seminggu. Lepas tu soalan pertama, apakah perasaan bila kali pertama guna deodorant jenis DIY ni? Sebab sebelum ni beli yang guna kedai je kan? Sebelum ni saya guna deodorant yang jenis antiperspiran. Perasaan saya guna DIY ni, ini first time saya pakai. Saya rasa selesa. Saya tak ada rasa gatal-gatal pada kulit saya. Dan saya rasa okey lah. Lepas tu soalan kedua, adakah bau dia menyenangkan? Lepas tu tahan lama tak bau dia? Bau dia menyenangkan, bau essence vanilla. Setakat ni bau
bau essence vanilla tu boleh tahan dalam pagi saya pergi ke kelas dan tengah hari saya balik kelas masih bau badan saya masih tak bau sangat lah. Pagi tu pukul apa ya? Pagi macam pukul 8 di kelas, pukul tengah hari sebelum lunch saya balik rumah masa okey. Okay, lepas tu soalan ketiga, kalau ada peluang kamu nak guna deodoran jenis DIY ni ataupun nak teruskan beli yang kat kedai je? Pada pendapat saya baru je pakai DIY ni, deodoran DIY untuk seminggu. Saya rasa saya nak pakai lagi untuk sampai deodoran ni habis sebab yang kat kedai tu buat saya rasa agak tak selesa dengan badan saya. Allergic ke? Allergic, yes. Jadi deodoran DIY ni sebab bahan-bahan dia natural, dia kurangkan allergic pada kulit saya lah. Lepas tu soalan yang last, apakah perbezaan ketara yang dapat kamu rasa daripada deodoran beli kat kedai dengan deodoran jenis DIY ni? Yang paling saya rasa, memandangkan saya ni kulit allergic, jadi saya memang prefer untuk pakai yang DIY sendiri, memandangkan dia menggunakan bahan-bahan natural berbanding dengan deodoran di kedai yang menggunakan banyak bahan chemical yang kita tak tahu asal-usul. Okey, itu saja. Okay, terima kasih. Ini adik saya, pengguna DIY deodoran. So, saya akan tanya dia beberapa soalan. So, soalan pertama, apa pendapat adik selepas guna DIY natural deodoran ni? Deodoran ni best, dia wangi, lepas tu dia tahan lama. Okay, soalan kedua, berapa lama tahan deodoran natural ni tahan lepas adik guna? Yang adik ada gatal-gatal ke allergic ke lepas guna? Adik pakai katakan mandi pagi kan, lepas tu sampai malam dia tahan. So dia tahan lama. Lama lah. Bagus. Lepas tak ada allergic? Tak ada allergic langsung. Okay. Last question. Kalau lepas ni, adik akan terus gunakan DIY natural deodoran atau adik akan beli kat kedai? Saya akan pakai DIY deodoran sebab dia wangi, tahan lama, best pakai sebab anak kat timbuan. So macam deodoran ni best. Okay, thank you adik. Assalamualaikum and hai semua. Hari ni saya nak interview adik saya sebagai seorang pengguna produk natural deodoran saya. Okey, saksikanlah. Nama saya Fatina Aisyah binti Abdul Rahim. Saya berumur 14 tahun. Okey, thank you. Kita teruskan pada soalan. Soalan yang pertama adalah, apakah perasaan Aisyah sewaktu pertama kali menggunakan DIY deodoran ni? Saya berasa sungguh selesa memakai DIY deodoran ini kerana ia tidak menyebabkan kulit saya berasa gatal. Soalan yang kedua ialah, adakah bau natural deodoran ini selesa? Dan apabila pakai di badan, ia tahan lama tak? Bau deodoran ini selesa seperti bau aromaterapi dan ia tahan lama kerana saya telah pakainya ke sekolah. Terakhir, sekiranya diberi peluang, Aisyah nak pakai yang DIY punya ke beli kat kedai punya? Saya akan memilih DIY kerana ia mudah dan murah. Okey, terima kasih Aisyah kerana memberi kerjasama atas interview ni. Bye. Sama-sama, bye. Refleksi yang saya peroleh dari melakukan projek ini ialah penjagaan alam sekitar bukan setakat kita semula semata-mata, tapi ia juga tentang penggunaan seharian kita. Walaupun projek kami tetap mengitar semula barang yang telah terpakai, tetapi ia dijadikan sebagai satu barang yang organik yang mempunyai fungsi sama seperti barang yang dibeli di kedai. Refleksi yang saya perolehi sepanjang projek ini adalah dapat menyedarkan saya betapa pentingnya alam kehijauan ini di sekeliling kita. Selain itu, saya juga dapat memanfaatkan masa dan peluang ini berkomunikasi dengan komuniti lain tentang pentingnya pemeliharaan alam semula jadi ini. Refleksi yang dapat saya peroleh daripada projek ini ialah saya dapat mengetahui bahan-bahan natural yang digunakan untuk DIY deodoran dan juga dua cara yang berbeza untuk menyediakan DIY deodoran.
Pengajaran yang saya dapat selepas melaksanakan DIY natural deodorant ni ialah saya lebih aware terhadap alam sekitar, di mana saya menggunakan balik bekas terpakai untuk membuat natural deodorant. And tema kami ialah Go Green, Go Natural, di mana kami menghasilkan produk yang kita guna seharian tanpa menggunakan bahan kimia, which is good for ourselves because we know what we put inside the deodorant. Kebaikan yang saya perolehi daripada projek ni adalah kos dia rendah, sebab untuk dibandingkan dengan deodorant yang sedia ada di luar, di pasaran, DIY deodorant ni kos dia lagi rendah untuk kita buatlah. Yang kedua, saya dapat macam apa yang bahan terdapat dalam deodorant DIY ni tak sama dengan bahan yang ada dalam deodorant yang sedia ada. So macam lagi safety lah untuk kita. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang terdapat. Memang kita akan tahu apa yang ada dalam tu, tapi untuk DIY ni lagi kita tahu apa yang kita pakai sebab kita buat sendiri. Itulah faedahnya bagi saya. Yang ketiga, kita dapat lindungi self badan kita lah daripada bahan-bahan yang dia bukan bahan-bahan yang terlarang, tapi kalau terlampau kerap kita menggunakan sesuatu bahan tu macam mengefekkan jugalah kulit badan kita seakatan dengannya. Okey. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.